Ya sahih, golongan belia negeri ini digesa menyertai program keusahawanan anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam perniagaan. Dalam masa sama, memanfaat kemudahan dan bantuan disediakan bagi mengoptimum potensi perniagaan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict menyarankan usahawan belia mengambil peluang memohon pembiayaan perniagaan dan bimbingan keusahawanan di bawah kementeriannya. 10 agensi yang menyediakan pelbagai jenis pembiayaan dan skim keusahawanan, termasuklah skim untuk usahawan belia di bawah SME Corp, Tokun Nasional dan agensi-agensi lain. Dan saya berharap belia-belia dapat mengambil peluang banyak skim yang boleh dipohon, melibatkan pembiayaan keusahawanan, geran keusahawanan, geran koperasi, tabung pinjaman koperasi dan sebagainya. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa Madani di Masjid Kampung Tambulion, Kota Belud. Dalam program ini, sebanyak 19 masjid dan surau menerima sumbangan wang tunai RM1,000 serta 55 asnaf turut menerima duit raya. Selaku Ahli Jawatan Kawasan Masjid juga amat berbesar hati dan berterima kasih sekali lagi kepada Datuk di atas sumbangan kepada asnaf-asnaf khususnya di Kampung Tambulian ini untuk persediaan sambutan Hari Raya. Sekurang-kurangnya dengan sumbangan itu para asnaf tadi yang menerima sumbangan akan meringankan beban mereka. Turut hadir Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munira Majlis dan Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datuk Umar Sarim Saidin. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melaksana program My Safe Food sebagai langkah menangani isu pembaziran makanan khususnya di bulan Ramadan. Timbalan Menterinya Chan Fong Hin berkata kempen dijalankan melalui Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI bagi menyemai masyarakat kesedaran masyarakat. Nama dia My Safe Food. So ini memang kita mengadakan kempen dari masa ke semasa untuk mengingatkan orang ini pembaziran makanan ni satu isu yang serius lah kan. Dan kita harap masyarakat selalu peka dengan isu pembaziran makanan ni lah. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis Iftar Ramadan Agrobank bersama lebih 60 asnaf di Kota Kinabalu. Dalam pada itu turut disampaikan dalam majlis ini, duit raya berjumlah RM10,000 kepada yang diraikan dan sumbangan RM5,000 kepada rumah anak kesayangan Sabah dan Pusat Tahfiz Ar-Rahman bagi membantu kos penyelenggaraan operasi masing-masing. Ini adalah satu program kita di kebanyakan negeri untuk corporate social responsibility bagi pihak kami untuk memberi balik kepada society lah. Di Sabah ini saya ingat ini kali pertama kita buat di Sabah dan kita juga buat program-program lain selain daripada Ramadan di Sabah. Seramai 500 anak istimewa dan asnaf diraikan dalam Majlis Iftar Perdana Anjuran Masjid Bandaraya Kota Kinabalu yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program kali ke-7 diadakan bagi menyantuni golongan memerlukan di samping memberi kesempatan kepada umat Islam bersedekah di bulan penuh keberkatan. Ketua Menteri turut menyampaikan sumbangan wang tunai kepada mereka yang diraikan dan juga menyaksikan penyerahan sumbangan RM60,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada Akademi Quranis Al-Mubarak, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengerusi masjid ini, Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran berharap usaha yang dilaksana dapat menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada anak-anak istimewa dan asnaf. Agar mereka turut gembira bersama-sama dalam merayakan bulan Ramadan Al-Mubarak dan Hari Raya menjelang tiba. Biasanya golongan anak-anak istimewa ini dalam apa-apa perayaan mereka kurang diberi perhatian dan mudah dengan adanya program seperti ini menjadi contoh yang baik. Turut hadir timbalan yang dipertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad,
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Datuk Saiful Zaman Sangul dan Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Sabah, Datuk Nurjeli Dais. Usaha Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis menggerakkan kutipan tabung kemanusiaan Palestin memperlihat kesungguhan membantu insan memerlukan khususnya saudara Islam yang ditimpa musibah. Kutipan disalurkan kepada sebuah lagi NGO Aman Palestin yang telah lama aktif memperjuang nasib rakyat Palestin. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan penghargaan kepada NGO terlibat dan keprihatinan rakyat negeri ini menyumbang membantu rakyat Palestin yang terus ditindas dan dizalimi. Beliau berharap Perkis terus meningkatkan iltizam, kerjasama dan nilai kebersamaan dalam kalangan rakyat menerusi inisiatif dijalankan. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Roslan Muharram dalam Majlis Ihya Ramadan dan penyerahan kutipan tabung kemanusiaan Palestin kelolaan Perkis di Kota Kinabalu. Sejumlah RM120,000 diserahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, Ustaz Awang Sufian Awang Piut. Sudah tentu boleh kita bekerjasama di bawah MUIS, di bawah Baitul Mal, di bawah Zain dan sudah tentu kita akan dapat membantu serba sedikit kewangan untuk melakukan program-program yang disusun atur. Dan yang penting melibatkan kepada golongan-golongan asnaf lah. Kita ingin bekerjasama dengan NGO lain untuk sama-sama membantu terutamanya sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat tadi, ya, golongan-golongan yang tidak berkeupayaan, fakir miskin, yatim dan sebagainya. Jadi Perkis akan bersedialah untuk membantu kepada golongan-golongan ini. Sejak daripada tahun 2006 sehingga sekarang memang dah banyak kita sumbangkan lebih 150 juta ringgit Malaysia. Ini termasuk dalam bentuk bantuan makanan, pembinaan hospital, sekolah, masjid yang keseluruhannya adalah datang daripada rakyat Malaysia yang kita bagikan sama ada kepada rakyat Palestin yang berada di Palestin ataupun di kemah-kemah pelarian Palestin di Lebanon dan juga pelarian-pelarian yang berada di Syria. Mari kita sama-sama rakyat Malaysia di Sabah memberikan sokongan kepada perjuangan membela rakyat Palestin ini, dan Aman Palestin adalah salah satu daripada medium ataupun wasilah untuk kita menyumbang dan menyampaikan dana. Turut disampaikan dalam program ini sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim. Bulan Ramadan sememangnya sinonim dengan buah kurma yang menjadi kegemaran ramai. Meskipun boleh didapati pada hari-hari biasa, namun Ramadan menampakkan pelbagai jenis kurma yang lazimnya jarang ditemui khususnya dari Timur Tengah membuatkan ramai teruja. Ikuti laporan disediakan Serina Olivia Chong.
dah kami jual. Bukan hanya orang Islam, orang yang bukan Islam pun ramai yang beli kurma pasal dia sudah tahu khasiat kurma itu. Bagi orang ramai, Wisma Muiz sering menjadi persinggahan kerana mudah diakses dan menyediakan pilihan kurma yang luas. Seringkali jadi kegemaran setiap tahun datangnya Ramadan. Salah satunya kurma Nazwa lah. Nah, berbeza dengan jenis-jenis kurma yang lain lah. Dari sudut kesehatan pun macam saya contohnya, selepas sahur saya akan tutup ini sebagai satu bakalan untuk tahan lapar lah. Lalu beli sebab okey juga, tidak seberapa manis untuk bulan Ramadan supaya puasakan ya tahan lapar. Walaupun saya bukan Muslim kan, actually first mau try kurma tu sebab curious lah apa rasa dia. Sudah rasa sekali kita mau lagi, begitulah. So memang mostly beli pun memang sebab mau makan lah saja. Apapun pilihan kurma anda, pastikan berhemah dalam berbelanja. Semoga ibadah puasa kali ini dipermudahkan untuk semua umat Islam. Laporan Serina Luvia Chong, RTM. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak paparan dalam berita wilayah. Kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih.